Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. InsyaAllah malam ni kita akan baca bagi orang yang ada kitab, iaitu di muka surat 50 jilid yang ketiga kitab Riyadhus Salihin, muka surat 51 ke 50, muka surat 51. Yaitu hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi menceritakan tentang huru-hara dan kekacauan yang akan berlaku pada hari kiamat kelak, ketika manusia semua berada di padang mahsyar, yaitu padang yang Allah akan himpun semua manusia dan segala jin untuk menimbang amalan-amalan masing-masing dan untuk dibalas amalan masing-masing, walaupun amalan itu dikerjakan sedikit, sama ada amalan baik maupun yang jahat. Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang sesiapa yang mengerjakan sebesar zarrah, zarrah ni makna besar debu, kecil sangat, daripada amalan-amalan kebajikan, dia akan dapat melihat dan akan diberi balasan amalan-amalan kebajikan yang dia buat tu, walaupun sebesar debu zarrah. Begitu juga orang-orang yang mengamalkan amalan-amalan kejahatan dan maksiat, walaupun sekecil zarrah, sebesar debu. Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang mengerjakan sebesar debu zarrah amalan kebajikan, kejahatan, dia akan melihat dan menerima balasannya. Tuan-tuan dan puan-puan, ini perkara-perkara yang dicerita oleh Nabi yang akan berlaku setelah Nabi, setelah manusia bangun daripada kubur masing-masing. Kita apabila kita bangun daripada kubur masing-masing, kita akan dihimpun di dalam suatu padang, namanya padang mahsyar. Mahsyar tu makna berhimpun, padang yang dihimpunkan kita semua. Duduk di padang ni tak tahu lama mana. Jadi perkara-perkara yang seumpama ini kita tidak dapat mengetahui hakikatnya kecuali setelah dicerita kepada kita oleh Allah dan Rasul. Hadis kita malam ni, Nabi nak cerita satu perkara yang akan berlaku di padang mahsyar nanti, ketika manusia semua bangun dan dihimpunkan kepada mahsyar.
Apa hadisnya? Wa 'anil Miqdadi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sayyidina Miqdad bin Amr bin Sa'labah, seorang sahabat Nabi yang mula-mula masuk Islam. Dia ini di antara sahabat yang mula-mula menganut agama Islam bersama dengan Sayyidina Abu Bakar, bersama dengan Sayyidatina Khadijah, bersama dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib, bersama dengan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, bersama dengan Sayyidina Ammar bin Yasir. Ini semua orang-orang yang masuk Islam awal dulu, sabiqin al-awwalin. Mereka ini hijrah 2 kali. Pertama mereka hijrah pergi ke Habasyah, yang kedua mereka hijrah ke Madinah. Ini orang yang masuk Islam awal-awal dulu. Antaranya perawi hadis kita malam ni namanya Sayyidina Miqdad bin Amr bin Sa'labah. Dialah riwayat hadis Nabi, cerita tentang manusia berada di padang mahsyar. Kata Sayyidina Miqdad, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tudni syamsu yawmal qiyamati minal khalqi. Matahari akan hampir dengan manusia. Manusia yang duduk pada mahsyar, matahari itu dekat dengan mereka, dengan manusia ini. Kata Nabi, hatta takuna minhum kamiqdari milin, sehingga ada di antara manusia yang duduk di padang mahsyar itu, matahari dengan kepala dia sekadar 1 mil. Sekadar 1 mil. Mil ni bahasa Arab. Jauhnya matahari dengan kepala dia 1 mil. Mil ni ada 2 makna. 1 mil maknanya 1 batu. 1 batu. Jarak antara kepala dengan matahari itu 1 batu. Lah berapa juta batu tuan-tuan. Itu pun panas tak sangka kalau kena musim panas. Ini 1 batu aja. Itu 1. Yang kedua, mil juga maknanya bilah yang orang cucuk dalam tempat celak. Kan tempat celak orang dulu-dulu ni dia buat dengan temaga kan, dengan apa tu, dalam tu dia ada masuk jarum, dia ambil tu lah, dia bubuh di mata dia. Jarum yang duduk dalam botol celak tu namanya mil. Ada jengkai? Tak ada. Lebih kurang panjang ni ya, tengah 2 inci je. Baik, kalau matahari duduk dengan kepala kita tengah 2 inci, lagu mana jadi kamu? Kalau duduk sebatu jauh juga. Jadi mil tu, perawi hadis ni dia kata, aku pun tak faham sebenarnya yang dimaksud dengan mil itu, adakah sebatu ataupun satu sejauh sepanjang jarum bilah yang orang duk buat buh dalam botol celak, duduk celak mata dia. Walau bagaimanapun tuan-tuan, kita dapat faham bahawa matahari dengan kepala kita amat dekat di padang mahsyar. Lo jauh tu pun panas bukan main. Nak tengok matahari pun tak boleh lah ni, kena pakai spiak mata hitam. Kalau nak tengok dengan mata begitu tak boleh. Tu dia duduk jauh dengan kita. Ni tudni syamsu, akan menghampiri, akan hampirlah matahari yaumal qiyamati, pada hari kiamat, minal khalqi,
dekat dengan makhluk Allah yang ada di padang mahsyar itu, hatta takuna minhum, sehingga ada di antara mereka matahari dengan dia itu kami qadari milin, sejauh mil. Mil tu ikutlah satu batu ke satu bilah celak. Qala Sulaim bin Amir ar-rawi 'anil Miqdad, kata perawi hadis ni namanya Sulaim bin Amir ar-rawi. Sulaim bin Amir yang meriwayat hadis ni daripada Miqdad tadi ni, dia kata apa? Fa wallahi, demi Allah, ma adri ma ya'ni bil mil, aku tak berapa faham apa yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dengan mil tadi ni. Adakah mil itu satu batu atau mil itu sejauh bilah celak yang ada dalam botol celak? Aku tak faham itu, dia kata. Amasafatal ardi, adakah mil itu jarak satu batu di atas muka bumi ini jauhnya satu batu? Amil milul ladzi tuqtahalu bihil ain, ataupun mil yang dijadikan bilah untuk dicelakkan akan mata manusia. Jadi kalau mil itu bilah celak tu dia lebih kurang tengah 2 inci saja. Kalau mil tu masuk sebatu jauh jugalah. Dia habaq kat kita, dia tak berapa nak faham mil yang dimaksudkan oleh Nabi itu. Adakah mil itu jarak satu batu atau mil itu sejauh bilah celak yang ada dalam botol celak? Jadi lagu mana manusia dah matahari duduk dekat, maka sudah tentu manusia berasa panas. Apabila manusia berasa panas, maka akan keluarlah peluh daripada manusia. Jadi tuan-tuan, kita duduk pada hari kiamat mengikut amalan masing-masing. Ada orang berasa panas, ada orang berasa tak panas. Tak macam kita di sini. Kita di dunia ni, kalau musim panas semua panas, kalau musim sejuk semua sejuk. Tapi di akhirat kelak, duduk di padang mahsyar mengikut amalan masing-masing. Ada orang berasa panas, ada orang berasa tak panas, ikut amalan. Jadi Nabi sebut ada manusia yang amalan kejahatannya tak begitu banyak, fayakunun nasu, ada manusia ala qadri a'malihim fil araqi, maka adalah manusia mengikut kadar amalan mereka tentang peluh yang keluar. Apabila duduk matahari satu batu, keluar peluh. Peluh manusia keluar tu ikut amalan masing-masing. Lagu mana? Faminhum man yakunu ila ka'bai. Ada orang yang dia berpeluh tu dia punya sampai setakat buku lali dia. Duduk di padang mahsyar tu pijak, dia peluh tu tenggelam buku lali, setakat buku lali saja. Dia okey lah setakat tu. Tapi Nabi kata ada juga, kerana amalan-amalan kebajikan dia kurang, amalan kejahatan dia banyak, ada manusia yang Nabi kata faminhum man yakunu wa minhum man yakuna ila rukbatayh. Ada orang yang berpeluh sampai takat lutut peluh dia. Hak tadi takat buku lali saja. Yang ni peluh sampai takat lutut. Tenggelam dalam peluh sampai takat lutut. Wa minhum man yakunu ila haqwaihi. Ada manusia yang jenis ketiga, dia punya berpeluh kerana amalan kebajikan dia sedikit, amalan kejahatan banyak.
peluh dia naik sampai dekat pinggang. Buku lali dekat lutut, dekat pinggang. Dan ada manusia hak jenis keempat, Nabi kata wa minhum man yuljimuhul araqu iljaman wa asyara Rasulullah biyadihi ila fi. Dan ada manusia yang duduk di padang mahsyar, dia berpeluh, pepeluh tu tenggelam sampai dekat had mulut dia. Nabi tunjuk sampai dekat ni. Wa asyara biyadihi, Nabi tunjuk dengan tangan dia dekat ni. Kalau had ni teruk dah, tenggelam dalam peluh, tuan-tuan. Ini nak bagi tahu bahawa manusia yang duduk di padang mahsyar bukan semua sejenis, dah bermacam-macam jenis. Hak ni saja Nabi sebut ada 4 jenis. Ada berpeluh takat buku lali, ada berpeluh takat lutut, ada berpeluh takat pinggang, ada berpeluh sampai takat mulut. Mengikut amalan masing-masing. Ya Allah, ini di antara pengkhabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika manusia duduk di padang mahsyar. Lama mana wallahu alam, Allah saja yang tahu. Beribu-ribu tahun duduk di situ. Duduk di dunia tak lama, tuan-tuan. Oi, ratus tahun, 100 tahun. Tak ada manusia ni, zaman kita ni yang langkau pergi sampai 150 tahun tak ada. Tapi Nabi Allah Nuh alaihi salam, dia dekat 1000 tahun, korang 950 tahun Allah hidupkan dia. Lama jugalah. Tapi umat Nabi Muhammad tak ada lah sampai teratur. Kebanyakan Nabi kata umat aku duduk di dunia ni lebih kurang 60 ke 70 tahun saja. Kalau lebih sikit pun itu jarang lah. Jarang. Tapi minggu lepas saya pergi jumpa syekh saya di Mesir. Jadi umur dia lebih kurang 90 tahun. Saya dah tak jumpa dengan dia lebih kurang 22 tahun. Saya pergi tengok Allah. Tapi dia mengajar. Jalan tak apa boleh dah orang pimpin. Tapi suara dia Masya Allah. Dia mengajar hadis tak berhenti, tuan-tuan. Saya dan ikuti kuliah dia 2 kali. Malam Selasa sekali, hari Rabu sekali. Dia baca hadis Bukhari. Guru saya dulu ketika saya duduk mengaji di sana, lebih kurang 30 tahun dulu ni saya mengaji kat dia. Dan dia mai ke Malaysia dulu ketika dia jadi rektor Universiti Al-Azhar. Saya berjumpa dia lebih kurang 22 tahun yang lalu. Lepas tu tak jumpa dah. Pergi tengok minggu lepas, tengok dia pun tua, Masya Allah. Tapi dia kenal lagi saya. Dia ajak saya naik kereta dengan dia pergi rumah dia. Saya pergi. Kemudian dia buka kitab hadis, dia suruh saya baca hadis. Saya pun baca hadis di depan dia. Jadi umur 90 tahun, tapi dia wakaf diri dia untuk mengajar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita duk muda pun tak mau mengaji. Dia hak pandai dah pun pergi mengajar mata tua-tua. Kalau dia tak mengajar pun tak apa. Tapi dia merasa nak sampai ilmu Nabi ni kepada manusia, umat-umat dia. Dan saya nak ajak dia mai ke Malaysia. Dia kata boleh, tapi tak boleh lama, dekat 5 hari boleh. Saya nak usaha bawa dia mai lepas raya ni. Kalau dia boleh, insya-Allah kita akan bagi dia mengajar hadis kat kita dan kita terjemah hadis yang dia mengajar. Mudah-mudahan ada keberkatannya. Tapi dia tengok pula Masjid Bukhari ni tangga tinggi rumah dia naik. Tangga 4 pun kesian dia naik. Ni tangga saya sendiri pun ada 4 kali fikir nak naik tangga. Dia ada tempat kita boleh tolak kursi roda lah. Ada. Kalau ada kita muat kursi roda.
bagi dia main mengajar. Kita iklan panggil main. Kan senang ulama-ulama besar begini nak main ke Malaysia. Tapi kita biar lepas pilihan raya dululah. No, dia kali pilihan raya kita biar pilihan raya dulu. Lepas tu kita panggil main ulama. Dia buat kitab hadis, syarah hadis Bukhari. Hadis Bukhari ni, hadis dalam kitab Bukhari itu ada 7,563 hadis. 7,563 hadis. Dia syarah semua. Kemudian dia telefon saya satu malam. Dia kata aku nak hantar kitab yang aku buat ke hang satu. Dia telefon saya pukul 1:20 tengah malam. Masa di sana waktu lepas maghrib. Saya pun bangun, ni telefon apa tengah malam ni. Dia abang kat saya, aku nak hantar kitab ke hang satu nuskah. Kitab yang aku karang. Dia sebelum karang kitab ni, dia pergi ke kubur Nabi di Madinah. Kemudian dia pergi ke kubur Imam Bukhari di Tashkent, di Bukhara. Nanti dia balik karang kitab. Kitab dia tuan-tuan 16 jilid tebal-tebal ini. 16 buah. 1, 2, 3, 4, 16. Ada anak kita duduk di Kedah ni, dia awak balik lebih kurang 2 bulan yang lalu, sampailah kat saya kitab tu. Saya apabila terima kitab tu, saya tak boleh lupa kat dia. Anak murid dia 1000 orang, dia pernah mengajar di Al-Azhar, jadi rektor Universiti Al-Azhar. Tapi pasal apa dia ingat kat aku seorang untuk nak hantar kitab ni. Itu yang saya pergi masa minggu lepas, tapi jumpa dengan dia. Saya pergi jumpa dengan dia, alhamdulillah. Dia ajak pergi rumah dia, dia suruh saya baca hadis, dia bagi ijazah kepada saya untuk mengajar segala kitab karangan dia. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, ini ulama-ulama, dan kebetulan Maulana ini dia keturunan Nabi daripada Sayyidina Ali melalui anak Sayyidina Ali, Sayyidina Husain. Turunan dia sampai ke Nabi melalui Sayyidina Husain. Ada gambar saya tangkap dengan dia. Saya kata Maulana banyak sayang kali, saya rindu kat Maulana saya nak balik. Saya sayang dia. Orang Arab dia biasa ya. Dia peluk. Tapi nak peluk kuat-kuat pun kawan dah tak larang. Alhamdulillah sebagai kenangan. Kemudian dia ijazahkan pada saya dengan surat. Aku ijazahlah kepada saya hadis-hadis. Jadi suatu benda yang saya tak boleh menilai dengan duit ringgit. Kalau Allah bagi kesempatan, saya nak pergi duduk di Mesir boleh sebulan 2 bulan untuk nak pergi mengaji. Ulama besar-besar. Umur dia pun dah 90 tahun dah. Dia mengaji, duit keberkatan. Dia mengajak tuan-tuan Allah. Baiklah tuan-tuan, ini suatu hadis Nabi menceritakan tentang apa yang berlaku pada hari kiamat di padang mahsyar. Manusia duduk di padang mahsyar ini dalam keadaan tadi, berpeluh bukan main, mengikut amalan masing-masing. Ada yang peluh sikit, ada yang peluh banyak, ada yang peluh. Itu mengikut amalan. Ini benar ni tak pelik, Allah boleh buat semua. Kok ada orang kata, kok mana yang dia duduk satu tempat peluh dekat tumit dan dekat buku lali, kawan ni pergi sampai kat pinggang. Kok mana kalau kita meranduk ayat Allah, dia kena dekat pinggang-pinggang semua, dekat buku lali semua. Kok kau nak kawan ni buku lali, kawan ni kat pinggang, kawan ni kat mulut. Nah, abang kata kedudukan di hari akhirat mengikut amalan masing-masing, bukan lagu dunia.
Lama mana duduk? Wallahu a'lam. Sehingga di dalam hadis menyebut punya lama manusia duduk di padang mahsyar. Manusia berjumpa dengan Nabi yang mulia, Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam ini tuanya kita yang mulia. Tuan-tuan tahu Allah buat Nabi Adam hari apa, tuan-tuan? Allah buat Nabi Adam hari Jumaat lepas asar. Sebelum maghrib Allah suruh malaikat buat lembaga Adam dan dihidupkan Adam pada hari Jumaat. Sebab itu hari Jumaat itu hari yang mulia di sisi kita. Banyak ibadat-ibadat yang dituntut kita buat hari Jumaat. Sebab tuk nyang kita hak pertama manusia dulu dibuat pada hari Jumaat mengikut hadis Nabi, iaitu selepas solat asar. Manusia pergi ke Nabi Adam. Wahai Adam, kaulah tuk nyang kami. Allah jadikan kamu leguni. Kami main ramai-ramai ni nak minta satu saja. Wahai Nabi Adam, minta apa? Tolong minta ke Allah supaya buatlah cepat timbang amalan ni. Taklah nak tunggu dah sini lama sangat dah. Nabi kadang kata, aku tak boleh minta sebab aku pun berasa bersalah dengan Allah. Bersalah apa? Allah tak bagi aku makan pokok tu dalam syurga, aku pergi makan, akhirnya aku kena keluar syurga. Aku tak mau nak jumpa Allah lagi. Berpihak ke orang lain lah. Pergi ke orang Nuh, pergi ke orang ni, pergi ke Nabi Nuh. Nabi Nuh tak boleh semua sekali. Nabi Musa pun tak boleh, Nabi Isa pun tak boleh, Nabi Ibrahim pun tak boleh. Masing-masing berasa ada bersalah dengan Allah, tak berani jumpa Allah. Last sekali tuan-tuan, Nabi 20, Rasul 25 jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia semua ni jak daripada umat Nabi Adam. Ya Muhammad, engkaulah kekasih Allah, engkaulah Rasul akhir zaman, tolonglah kami tolong minta syafaat makna tertolong supaya Allah lakukan proses timbang amalan ni. Hana masuk syurga masuklah, nak masuk neraka masuklah, tak larat dah nak tunggu di sini ni punya panas punya apa. Nabi Muhammad kata, ana laha, aku insya-Allah akan tolong kamu, bagi syafaat kepada kamu. Sebab Nabi Muhammad dia rasa dia tidak ada guna yang dia buat salah dengan Allah. Nabi Nuh dia rasa dia buat salah pasal apa? Dia minta Allah musnahkan umat dia yang kufur dengan Allah. Rabbi la tadhar 'ala al-ardi minal kafirin dayyara. Ya Allah, hang jangan tinggal seekor pun kuat kafir ni bagi mampus pun habis. Tu yang tenggelam habis semua. Dengan anak-anak tenggelam kecuali hadut atas kapal dia. Allah, dia merasa bersalah. Tak sepatutnya aku minta Allah musnahkan dia. Patutnya aku ajak dia, aku doa bagi Allah bagi hidayah. Semua merasa bersalah. Nabi Muhammad kata, ana laha, aku insya-Allah akan minta kamu. Akhirnya Nabi Muhammad sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan lama dia sujud. Dalam sujud tu dia minta, dia sujud, dalam sujud dia itu dia puji Allah dengan pujian-pujian yang tidak pernah dipuji oleh manusia dan jin. Lama dia sujud sehingga dalam kitab kata kalau nak kira waktu di dunia ni, jemaat ni sampai jemaat pula sujud seminggu dia sujud. Tuan-tuan boleh sujud seminggu. Orang sujud 5 minit pun pasal seminggu dia sujud. Waktu dia duduk Jumaat ini Jumaat pun. Sehingga Allah kata, ya Muhammad irfa' ra'sak. Muhammad, angkatlah kepala kamu. Cukuplah sujud lama tu. Irfa' ra'saka sal tu'tah. Minta, aku akan bagikan kamu apa yang kamu minta. Washfa' tushaffa'. Berilah syafaat, aku akan tunai syafaat kamu, ya Muhammad. Dia pun angkat sujud dia, kata, ya Allah,
Sesungguhnya hamba-hambamu berada di sini terlalu lama. Aku mintalah supaya engkau dapat melakukan proses timbang amalan mereka. Lakukanlah ya Allah, kerana terlalu lama mereka duduk di sini. Mereka tak mampu dah, terlalu lama dengan panas dan sebagainya. Baru Allah perintah malaikat semua wahmai mizan timbang apa semua. Inilah yang disebut dalam pengajian ilmu tauhid kita, pertolongan Nabi yang uzma, yang paling besar. Nabi bukan tolong umat dia saja, Nabi tolong seluruh manusia, sejak daripada umat Nabi Adam sampai umat dia, untuk Allah buat proses timbang amalan mereka. Ini katanya syafa'atil uzma, syafaat pertolongan yang paling besar, yang orang lain tak boleh bagi kecuali Nabi Muhammad saja. Baru berlaku proses. Jadi tuan-tuan puan-puan, masa duk tunggu tu beginilah keadaan. Ada peluh takat tumit, ada peluh takat pukul lali, ada peluh takat pukul lali, ada peluh takat lutut, ada peluh takat pinggang, ada peluh sampai ke mulut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini satu pengkhabaran Nabi kepada kita, benda yang akan berlaku pada hari kiamat. Ianya berdasarkan kepada amalan-amalan yang kita buat dalam hidup ini. Daripada Miqdad radhiyallahu anhu katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, didekatkan matahari kepada manusia pada hari kiamat sehingga jaraknya dengan mereka sekadar 1 mil. Sulaim bin Amir, perawi daripada Miqdad, berkata, demi Allah, aku tidak mengetahui apakah yang dimaksudkan dengan perkataan mil. Adakah ia bermaksud jarak perjalanan satu batu ataupun batang celak mata? Dia tak faham. Dia abang, kira dia ni kira okey lah, no? Dia tak faham dah, mak dia tak faham. Ini tak faham pun duk gagah, abang duk faham juga. Ni tak ada amanah. Kita tak faham, tak faham. No? Apa nak salah? Ni tak faham pun abang faham juga. Pandai. Nak belagak daripada orang pandai, pemohong nak tambah. Tak faham, tak faham. Dia tak faham, aku tak faham. Wallahi aku tak faham. Mil tu maksud batu ke, satu batu ke? Bila dalam bahasa celak, aku tak faham. Tapi yang kita boleh faham, dekat matahari dengan kepala kita. Maka peluh yang keluar daripada tubuh badan manusia pada hari itu adalah berdasarkan amalan-amalan yang mereka buat, lakukan semasa di dunia. Sebab itu peluh itu berdasarkan amalan. Maka sebahagian daripada mereka peluhnya naik sehingga ke paras buku lali, sebahagian yang lain sehingga ke paras lutut, sebahagiannya hingga ke pinggang, dan ada sebahagiannya pula yang ditenggelami peluh hingga ke paras mulut mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan dengan tangan ke mulutnya. Kita sampai dekat ni, Nabi Rasulullah tunjuk dengan mulut. Rasulullah tunjuk dengan mulut. Orang mengajar hadis pun apabila Rasulullah tempat mulut, dia pun buat begitu juga. Ini dia panggil hadis musalsal. Hadis musalsal ini bagaimana Rasulullah buat, kita ajak hadis pun kita buat begitu juga. Bukan habaq saja, buat sama. Itu dipanggil musalsal. Pengajaran hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan umatnya supaya bersedia menghadapi huru-hara dan keperitan di padang mahsyar pada hari kiamat nanti. Allah
Umat Islam disuruh supaya memperbanyakkan amal-amal saleh untuk melepaskan diri mereka daripada siksaan peluh pada hari kiamat. Ketiga, kadar peluh yang menenggelami manusia pada hari kiamat adalah berdasarkan amalan yang dilakukan semasa hidup di dunia ini. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ini hadis Abu Hurairah pula riwayat, bawa makna yang sama, pengertian yang sama dengan hadis yang kita baca tadi yang diriwayatkan oleh Sayyidina Miqdad bin Sa'labah. Yang ni pula riwayat oleh Abu Hurairah pun cerita bab peluh juga. Apa kata Abu Hurairah? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, ya'raqun nasu yawmal qiyamati, berpeluhlah manusia pada hari kiamat kelak, hatta yadhhaba 'arquhum, sehingga meresaplah masuk peluh mereka fil ardi, ke dalam bumi pada mahsyar, 70 zira'an, 70 hasta masuk dalam bumi dulu. Mana peluh banyak sungguh, meresap dalam bumi sampai 70 hasta. Allah. Wa yuljimuhum hatta yablugha adhanahum, dan menenggelami mereka sehingga sampai ke telinga, tuan-tuan. Ni nak habaq kata peluh ni punya banyak sampai masuk dalam bumi pada mahsyar 70 hasta, dan sampai mentenggelamkan orang sampai dekat telinga. Telinga ni kira mulut sama lah. Ini bagi orang-orang yang amalan-amalan mereka banyak yang jahat daripada yang baik. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah bersabda, pada hari kiamat nanti manusia berpeluh sehingga peluh mereka meresap ke dalam bumi sedalam 77 dalam kitab 70 hasta, bukan sedalam 7 hasta. Sab'in ni 70. Kitab tuan-tuan itu tambah sikit, sedalam 7 hasta dia abang sini diterjemah, tapi bukan 7 hasta tuan-tuan, tak ada kitab 70 hasta. Kalau 7 hasta apa dalam sangat masuk, dan menenggelami mereka hingga paras telinga. Amalan-amalan saleh boleh menghindarkan daripada siksaan hari kiamat. Siksaan Allah pada hamba-hambanya adalah mengikut kadar amalan yang dilakukan semasa hidup di dunia. Seperti hadis yang lepas, hadis ini juga menyatakan dan menggambarkan huru-hara kiamat dan memberi peringatan kepada manusia agar menjauhi maksiat. Jadi dengan dua hadis ini cerita tentang peluh kedua-duanya, nak bagi kita rasa takut sikit tentang kita menghadapi huru-hara kiamat. Dan untuk menghadapi huru-hara kiamat tidak ada jalan lain tuan-tuan perempuan kecuali jalan kita memperbanyakkan amal-amal saleh kita, tuan-tuan, perbanyakkan amal-amal saleh kita.